maklumkan secara rasminya aplikasi MyKA sebelum ini sudah tidak dapat digunakan lagi, dan aplikasi tersebut datanya adalah milik penuh platform apps Sdn Bhd, dan aplikasi tersebut jangan digunakan oleh pengguna dan juga pemandu sama sekali. Ini ada satu pernyataan jelas bahawa aplikasi MyKA pemandu dan juga aplikasi MyKA Passenger yang dikeluarkan bermula daripada 2018 pada Januari 2018 hingga Julai 2020 tidak boleh digunakan lagi. So bermula daripada Ogos 2020 semua pengguna harus delete ataupun uninstall aplikasi lama MyKA yang dahulunya, yang hanya ada aplikasi e-hailing sahaja, kepada dia uninstall dan dia install semula, cari semula dalam Google Play dan App Store, Apple Store, cari dan atas kata nama MyKA akan keluar di situ MyKA Super App. Nama brand tetap nama apa? Nama jenama MyKA, dan nama produk dia Super App. Super App ni hanya satu produk daripada MyKA. So dalam Super App ni kita ada mempunyai beberapa fungsi. Pertama, e-hailing, iaitu perkhidmatan panggilan kereta ataupun taksi. Kedua, MyKA Eat, iaitu pesanan makanan melalui online yang mempunyai menu di dalamnya, sama seperti GrabFood dan Foodpanda. Nombor 3, kita ada MyKA Delivery, dan nombor 4, kita ada MyKA Shop. Tapi untuk 3 aplikasi MyKA Eat, MyKA Shop dan juga MyKA Delivery akan dilancarkan secara sepenuhnya pada bulan yang akan pada pertengahan bulan 9. Sebab untuk merekrut rider ataupun penunggang motosikal untuk berdaftar dengan kami ambil masa, begitu juga dengan pihak vendor restoran. So kami ambil masa sedikit untuk kita melakukan pendaftaran dari masa ke semasa. Manakala untuk MyKA e-hailing, yang kami ingin menekankan kepada para pengguna harus sama sekali delete, sekali saya sebut, delete aplikasi yang lama dan gunakan aplikasi MyKA Super App. Aplikasi MyKA Super App mempunyai pelbagai fungsi yang lebih baik dan security system yang lebih baik. Namun buat masa ini ada sedikit glitch ataupun bugs yang kita sedang perbaiki untuk keselesaan akan datang. Pertama sekali dalam MyKA Eat, ada MyKA e-hailing. Pertama sekali kita ada reward system. Kita ada point system. Kalau dulu kita tak ada point system, sekarang kita ada point system. Dengan point system ni kita boleh buat kita boleh redeem dalam bentuk makanan, dalam bentuk menggunakan semula balik aplikasi e-hailing dengan kadar yang lebih murah ataupun percuma, dan pelbagai lagi yang kita boleh tebus point nanti. Kedua, aplikasi ini juga ada multi destination. Untuk kita pergi ke mana saja, kita boleh buat 2 atau 3 even 4 destinasi yang akan datang. Untuk kita pergi ke mana-mana saja, kita boleh tekan satu perjalanan 4 atau 5 perhentiannya, multi destination. Kemudian aplikasi ini juga lebih friendly user berbanding dengan yang sebelumnya, insyaAllah. Begitu juga aplikasi ini kita akan integrate dengan pelbagai sistem pembayaran seperti Touch 'n Go dan juga QR Pay
Maybank. Itu dari segi pembayaran. Dan aplikasi ini yang paling penting sekali, aplikasi ini ada pelbagai fungsi. So dengan satu apps ini anda boleh membuat pelbagai tempahan makanan, penghantaran, dan juga even beli online shopping. InsyaAllah kita sedang usahakan, terutama kita sedang berkolaborasi dengan beberapa syarikat runcit yang utama, dan insyaAllah kalau ada pelancaran yang kita akan bekerjasama, kita akan panggil lagi media, kan? Dan buat masa ni kita akan buat pelancaran bersama dengan Tashenggu dalam masa dekat ni, dan juga dan kita berkolaborasi dengan KTM dan juga insya-Allah juga dengan pihak UiTM dari segi menjadi rakan untuk pihak universiti. Dan untuk itu saya harapkan supaya para pengguna alert bahawa pentingnya menukar kepada aplikasi baru. Dan dari segi sosioekonomi para pemandu, ini yang lebih penting yang kita nak terangkan. Sebab para pemandu MyKA ni lebih kurang 20,000 lebih. Mereka rata-rata hanya memandu MyKA. So bila mereka memandu MyKA, ini adalah single rice bowl mereka. So bila kita katakan single rice bowl, inilah mata pencarian utama. So mau tak mau dia nak supaya ada banyak job, ataupun kita sebut ping lah, dalam industri ini sebut ping, ada banyak job. Bila ada banyak job, ada banyak pendapatan lah. So selalunya average pendapatan pemandu MyKA 10 masa dalam RM200. Ada yang kadang-kadang cecah sampai RM300-400. Tapi buat masa sekarang memang sangat rendah. So nak dapat RM50 pun susah pada masa sekarang. So itu saya menyeru kepada para pengguna bertukar, kan? Ambil tahu, uninstall yang lama, install semula yang baru. Dan masa yang sama kita kena faham bahawa para pemandu ini mereka sedang buat yang terbaik untuk pengguna dari segi memberikan servis. Cara kami treat pemandu berbeza dengan aplikasi yang lain. Kita lebih kepada sistem memberikan galakan dan juga menunjuk ajar, daripada memberikan hukuman disiplin ataupun ban dalam sendiri, ban lah, tak bagi jadi driver lagi, ban seumur hidup. Kita tak buat itu. Kita tak ban. Kita lebih kepada mengajar. Kalau ada masalah disiplin, kita panggil ke office, kita mengajar, kita cakap jangan buat macam ni, akan memberikan kesan. Dan ada yang banyak yang berubah. Dan juga kepada pemandu yang betul-betul buat kesalahan yang serius, kesalahan disiplin serius seperti sexual harassment ataupun jenayah, baru kita buat permanent ban. Tapi kalau ada benda-benda yang kecil, kan, kita tidaklah buat permanent ban, hanya kita bagi nasihat. Dan kita mendengar rintihan driver lebih supaya kita nak memahami aspirasi pemandu ni. Hanya akan datang insya-Allah kita juga akan mengadakan driver terbaik bulanan setiap negeri, kan? Itu kita akan lakukan. Dan untuk makluman tuan-tuan, mereka beroperasi daripada KL hinggalah ke Labuan, hinggalah ke Tawau. Semua negeri ada perkhidmatan MyKA. Perkhidmatan MyKA yang paling besar dengan jumlah pemandu yang paling ramai sudah tentulah di Lembah Kelang. Kedua di Johor Bahru, ketiga di Kota Kinabalu, keempat di Kuching. So dan begitu juga di Negeri Sembilan. Jumlah pemandu ni ramai dan mereka kebanyakannya adalah pemandu penuh masa. So kalau kita support satu saja aplikasi itu akan bersifat monopoli, dan kita meminta supaya pengguna memecahkan monopoli tersebut dan menggunakan MyKA. Sekiranya mereka mendapati aplikasi MyKA yang terbaru ni ada sedikit masalah, saya harap mereka bersabar dan teruskan menggunakan aplikasi MyKA, sebab kita masih dalam proses orang kata
fine tune the system supaya matching ataupun matching tu menjadi baik. Sempadankan antara pengguna dan juga pemandu. Itu satu urusan yang besar sebenarnya. Kadang-kadang sistem tu dia lari, kadang-kadang lokasi tu dia lari, kadang-kadang ada memberikan kesan. Sekarang kita sedang memperbaiki semua masalah-masalah teknikal yang kecil ini untuk kita selesaikan lah. Itu contoh bunyi Contoh bunyi lah tu. So bersama saya di sebelah kanan sekali adalah Encik Afizi, wakil pemandu Maika. Dia kebetulan hari ini dia pakai baju hijau, tapi itu bukan baju Grab lah, kan? Nama lain. Tak ada mengena. So beliau juga akan memberikan pandangan beliau dan juga pesanan daripada pihak pemandu. Dan dia sebelah kiri saya adalah pengurus bahagian pengurusan pemandu dan juga urusan kerajaan, government affair and driver affair, saudara Muhammad Syafiq Effendi. So mereka berdua akan memberikan ulasan lebih berkenaan dengan beberapa isu, terutama berkenaan dengan kebajikan pemandu yang kami tekankan sangat, dan kami meminta sekali lagi para pengguna menukar kepada Maika Super Apps, dan insya-Allah kali ini kita akan menjadi lebih besar dan lebih baik. So oleh itu para pengguna boleh maklum bahawa kita ke arah sebuah platform yang lebih besar, platform multifungsi. Platform multifungsi ini yang dinamakan juga Super App, ada di dalam platform Gojek, Grab dan juga beberapa platform lain dalam dunia ni. So kita bergerak ke arah situ. Kalau Foodpanda dia tak ada e-hailing, dia hanya ada penghantaran makanan dan penghantaran barang. Begitu ke Lalamove dia hanya ada penghantaran barang. Tapi untuk Grab dan Maika, kami mempunyai e-hailing dan juga penghantaran makanan, penghantaran barang dan juga online shopping. So kita akan orang kata bersaing dengan Grab lah, dengan cara yang sihat, insya-Allah. Ini adalah perkara pertama yang saya nak bagi tahu pasal urgensi ataupun keutamaan sekarang ini adalah pengguna perlu tukar kepada Maika Super. Isu kedua yang saya ingin terangkan adalah berkenaan dengan persaingan di dalam e-hailing yang menyebabkan harga menjadi rendah. Sebenarnya dalam isu ini, Maika kami sebelum ini pun, bermula daripada 2018 hingga kini, kami ambil ini sebagai salah satu isu penting di dalam mengembangkan platform kami. Hanya peringkat permulaan sudah tentulah kita akan buat sedikit promosi untuk pengguna tertarik kepada Maika. Dan pada penghujung 2019, harga Maika dan juga pesaing kalau di Lembah Kelang, harga Maika ada masa, terutama masa puncak, Maika kadang-kadang lebih baik berbanding dengan pesaing. Ini bukan bermakna kita sengaja nak letakkan harga tinggi. Kita letakkan harga tinggi pertama ketika itu jam, kedua ketika itu hari hujan. Dah lah jam, hari hujan, lepas tu harga kita sudah tentulah meletakkan harga yang sepadan dengan keadaan tersebut. Dan ini membolehkan para pemandu bermotivasi untuk mengambil tempahan-tempahan tersebut. Bukan kita sengaja nak letakkan harga tinggi. Bila agensi macam pekerja nak pakai kereta nak pergi satu destinasi, dengan harga dan juga keadaan dengan harga tersebut, mereka mudah dapat kereta. Dan ada kalanya pengguna pemandu yang ada 2-3 aplikasi pun ketika itu dia lebih suka bawa Maika. Dan ketika itu memang lebih banyaklah Maika punya job. So itu yang kita berikan penekanan. Dan pasal itulah perkembangan aplikasi Maika di kalangan driver sangat positif.
Dan jika tuan-tuan datang ke office MICA, dapat lihat kadang-kadang hampir yang beratur hampir 100 orang untuk berhubung dengan pihak customer service kami. So ini adalah satu bentuk positif yang kami ambil. So dari segi harga, MICA kami sentiasa menekankan harga yang baik. Namun dia masuk isu ketiga ni, apabila kerajaan impose mengenakan Akta Pengangkutan 2017 dan telah memperkenalkan peraturan e-hailing, ini satu benda yang bagus dan kami pun sambut dengan baik. Dan saya antara yang awal masuk dalam mesyuarat ketika ianya sedang digubal dan sedang dibentuk. Saya melihat ianya satu benda yang positif. Namun ketika itu yang tak positifnya bayaran lah. Barang untuk satu permit adalah agak mahal, iaitu sebanyak RM150 pada apabila diusulkan pada akhir 2017. Namun pada akhir hujung 2018 ditentukan jumlahnya sebanyak RM115 satu permit, turun lebih kurang RM35. Okey sikit lah. Namun disebabkan akta dan peraturan ini agak baru, pelaksanaan kami lihat bagi pandangan saya ianya satu bentuk yang perlu diperkemaskan lagi oleh pihak agensi pengangkutan awam darat dan juga oleh pihak JPJ. Sebab apabila mereka menyatakan bahawa apps perlu comply, perlu mengikut spesifikasi yang mereka nyatakan, kami dapati kami waktu itu bekerja keras untuk comply. Siang malam kita pastikan comply, cuba comply. Kita bagi tahu kita developer system, you have to comply, you have to comply. Tapi at the end of day, kami tengok syarikat-syarikat yang tak comply langsung lulus juga, dapat permit juga. So apabila mereka ini lulus dan dapat permit, kami terkejut. So kita rasa macam pelik lah. Mereka mendapat permit sebagai syarat saja. Kami, even Hatta Grab pun, kita ambil permit yang jumlah yang kami dulu ambil permit 10,000 supaya pastikan semua kenderaan MICA ni ada permit. Tapi ada syarikat permit dia ambil 1,000 je, ada yang ambil 500 je. Tapi kereta dia yang dalam atas jalan raya beribu-ribu, kan? Ada yang sampai rosakkan market di beberapa kawasan dengan nama alasan syarikat dia sudah dapat kelulusan untuk beroperasi. Nama ringkasan untuk kelulusan tersebut dengan LPP. LPP itu lesen perniagaan penghantara. Mereka juga dapat. Tapi permit yang diambil 500. Jumlah kereta yang mereka on the road hampir saya cakap 10,000. Mana saja mereka ada. Tapi jumlah permit yang kecil. So ini semua adalah isu besar. Apabila mereka ni wujud dalam perniagaan, apa yang terjadi adalah kenderaan-kenderaan tidak kira ada permit, tak ada permit, kenderaan lebih daripada 10 tahun, kenderaan seperti kancil pun, kenderaan seperti Proton Saga yang lama pun masuk juga dalam sistem platform mereka. Mereka daftarkan macam tu je. Dan ada yang meluluskan pendaftaran dalam secara online tanpa melihat langsung dokumen. Dan ada apabila kita buat checking, kita saja-saja main daftar, letak nombor plate, lulus juga. Dan boleh buat ambil job. So ini sudah tentu tidak selamat dan tidak ada pempiawaian dari segi compliance kepada Akta Pengangkutan 2017. Dan juga ini merosakkan market. Sebab syarikat-syarikat ni dia meletakkan harga rendah, RM2 satu perjalanan, RM3 satu perjalanan. Inilah punca merosakkan market ataupun pasaran dalam e-hailing. Dan mereka ni bermula dengan letakkan iklan. Ada letak terus dalam iklan dalam media sosial, Facebook. Ada yang buat iklan
sana sini dekat kedai dan sebagainya, dan terus merosakkan market dengan harga yang rendah. Sekali lagi, dengan harga yang rendah. Harga tambang bermula RM1. Ada kawasan di pantai timur terutama affected. Saya affected dan saya terus terang cakap ada saya ingat pihak Grab pun affected. Kami dua memang affected dengan cara begini. Kita cuba buat comply to the law, tapi ada syarikat daripada, terutama pada Rusia lah, terus terang cakap ada yang dah kena saman itu, InDriver, dan ada juga daripada yang satu syarikat lagi dia dapat LPP, tapi harga rendah dan merosakkan market. Sehingga hari ini, contoh saya difahamkan di Kota Kinabalu, kalau panggil kita kancil keluar, kita Saga lama keluar, kita Vira lama keluar. Ini sudah tidak masuk akal. So untuk para media mungkin nak tahu apakah syarat-syarat yang dikenakan oleh pihak APAD untuk lulus LPP, ketat. Kereta kenalah atas pada 10 tahun. 10 tahun dan lebih baru. Pemandu mestilah mempunyai PSB. Pemandu mestilah mempunyai pemeriksaan kesihatan. Kenderaan hendaklah diperiksa oleh Puspakor. Insurans e-hailing hendaklah diambil. Ini semua syarat. Lepas tu dari segi app dia ada fungsi-fungsi tertentu yang kita nampak yang bagus, seperti SOS button, wajib nampak muka driver sebelum driver sampai. Ini semua ciri-ciri bagus yang APAD buat, perkenalkan. Tapi syarikat-syarikat yang masuk ni, dia tak ada, dia tak kira dia punya compliance ni, dia main hentam je. Dia ada yang tak ada gambar, dulu tak ada gambar, sekarang ada gambar lah. Gambar driver, baru tahun ni ada gambar. Dulu dah dapat lesen, tak ada gambar. Setahun lebih tak ada gambar, baru ada gambar sekarang. Gambar pemandu. Kalau kita booking nampak muka pemandu, mestilah nak nampak muka pemandu sebab kita tak kenal. Kalau dulu tak ada, siapa-siapa pun boleh. So benda ni lah kita minta pihak APAD dengan pihak JPJ dalam kata Kementerian Pengangkutan lihat isu ni betul-betul. Kalau tak ada, pihak kami macam kami Maika dulu, kami terpaksa bersaing dengan orang kata dengan cara yang tak adil. Kita terpaksa bersaing dengan contoh dengan syarikat yang bawa tawaran RM2, kita basic harga kami RM5 ke RM6. Ada buat tawaran RM2, RM3, hanya merugi kami. Kami terpaksa buat promo code supaya pengguna-pengguna tak lari kepada aplikasi yang saya sebutkan setengah tu haram. Sebab bila dia buat RM2, RM3, yang datang tu bukan kereta yang biasa yang mempunyai permit ataupun mempunyai PSB ni, dia tak datang. Sebab kenderaan ni dia adalah dia punya benchmark pemandu ni. Sebab dia kata, aku ni dah ambil PSB, aku dah pergi cek Puspakor, aku dah pergi buat macam-macam, takkan aku kena harga rendah lagi nak ambil. Diorang dah ready dah benda ni, diorang takkan ambil. Tapi akan ambil ni kenderaan-kenderaan yang didaftarkan secara didaftarkan melalui aplikasi yang saya sebut haram ni, tapi diorang boleh dapat job, dia mesti diambil. Ini punca dia. Faham? So inilah yang merosakkan harga sebenarnya. So saya harap pihak kerajaan pantaulah isu ni. E-hailing adalah industri yang sedang berkembang. So jangan memandang enteng atau memandang rendah lah industri ni. Industri ni sebenarnya perlu dilihat secara serius oleh pihak kerajaan, dan pada bulan 6, bulan Jun, alhamdulillah saya pun dah berjumpa dengan Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Kasiom. Alhamdulillah dia pun telah mendengar saya punya perintihan dan keluhan, dan ada sedikit tindakan yang diambil kepada pihak-pihak tersebut, dan saya harap pihak tersebut dipantau sepenuhnya oleh pihak pengangkutan, Pengangkutan, sebab mereka bermula operasi ini dengan infringement ataupun dengan melanggar undang-undang. Dia melanggar undang-undang untuk dia berkembang. So rasa tidak adil lah. Lepas dia dah langgar undang-undang, dia dah buat macam-macam onar, baru dia nak register. Tak adil dengan kami. Kami awal-awal lagi kami nak ikut undang-undang. Bila kita ikut undang-undang ada kos. Dia mula-mula ikut nak buat masuk Malaysia ni tanpa apa-apa kos. Dia buat iklan dalam Facebook je. Sudah tentulah kan, pemandu kadang-kadang dia terpaksa
flow ikut apa nama tu, permintaan dalam online. Tiba-tiba ada job daripada aplikasi yang haram kan. Harga kadang tak menasabah RM2, RM3 kan, yang mana tak sesuai lah. Ada yang driver yang faham, dia tak ambil. Kemudian kenderaan yang berdaftar ni tak ambil apps yang haram ni. Kebanyakan lah. Mereka ada beberapa negeri yang memang 1-2 negeri lah yang dia dah terbiasa, dia tak kisah. Tapi ada yang dah mengeluh lepas dah bawa setahun kereta rosak. So apa? Kilometer yang perjalanan yang dia bawa tu dah banyak bawa kilometer perjalanan, tapi pendapatan taklah besar sangat berbanding dengan bawa Grab, even Myka pun kan. So saya rasa benda ni perlu sekali lagi lah dipandang secara serius oleh pihak kerajaan. Dan satu lagi yang saya minta kepada pihak kerajaan adalah memberikan penilaian semula terhadap kenderaan kurang daripada 10 tahun untuk memandu dan e-hailing. Sebab dengan berlakunya COVID-19, jumlah tempahan sebenarnya menurun lebih daripada, even sekarang pun tidak seperti sebelum PKP. Kami jangkakan penurunan tu lebih kurang dalam ketika PKP ni, kita hanya dapat 60% daripada keadaan sebenar. Oleh itu, pendapatan pemandu juga kurang. Dan saya menyuruh pada pihak kerajaan memberikan kelonggaran kenderaan yang boleh memandu e-hailing sehinggalah 12 tahun kan, supaya lebih ramai dapat berpeluang memandu e-hailing dengan lebih selamat dan mempunyai permit kan. Saya mohon sekali lagi lah pihak kerajaan supaya consider perkara ini. Dan akhir kata, sekali lagi saya ingin buat kesimpulan bahawa sidang media ini dipanggil untuk memperkenalkan juga Myka Super App kepada orang ramai, yang mana tujuan utamanya adalah memberikan lebih banyak pilihan perkhidmatan dalam satu aplikasi Myka, dan juga para pengguna harus uninstall aplikasi lama dan install semula aplikasi baru. Dan kita mengharapkan supaya pihak kerajaan melihat isu-isu perundangan di dalam menangani war price ataupun perang harga yang diadakan terutama oleh aplikasi-aplikasi yang haram ini. Dan sekiranya ada cadangan untuk mengenakan harga lantai ataupun harga shilling, harga lantai lah, saya rasa ianya satu tindakan yang sensitif juga sebenarnya. Tapi kalau kita lihatlah macam mana harga lantai itu, harus pihak APAD dan juga pihak JPJ ini betul-betul boleh memanggil kami untuk berbincang bagaimana untuk mengusulkan harga lantai ini. Ruang perbincangan kita terbuka supaya industri e-hailing ini lebih baik dan boleh berkembang, terutama kepada pemandu. Dan saya nak bagi tahu last sekali pemandu e-hailing bertambah ramai sebenarnya. Ramai nak jadi pemandu. Sebab apa? Kehilangan kerja kan. Apatah lagi apabila selepas moratorium ni kan, dengan kita jangkakan lebih ramai orang akan kehilangan kerja selepas bulan 10 ni. Dan saya harap sangat kerajaan melihatkan isu kenderaan lebih daripada 12 tahun ini dibenarkan. Dan kalau boleh, APAD mungkin boleh review bagaimana untuk orang kata make the regulation more ease ataupun lebih mudah untuk dibuat. Dan saya pernah usulkan supaya harga permit tu dia rendahkan sebab jumlah permintaan kurang kan. So minta pihak kerajaan melihat isu ini adalah isu nasional dan melibatkan semua pemandu dan juga pengguna. Dan sudah tentu sebagai syarikat aplikasi, kami juga tidak mahu menekan pengguna. Kita juga mahu pengguna
mendapatkan perkhidmatan yang baik dengan harga yang berpatutan. Dan sistem kami akan membuat logik-logik yang baik supaya harga tu sepadan dengan keadaan. Itu saja daripada saya selaku Ketua Pegawai CEO lah kan, Chief Executive Officer, Ketua Pegawai Eksekutif MICA dan juga Founder menyatakan berkenaan dengan sidang meja ini. Dan saya akan menjemput kepada saudara dia pergi jadi terkait tanggal sejak. So saya serahkan kepada saudara Pendi akan menambah satu dua perkara sebelum kita buka kepada soalan. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya mengucapkan Pendi Muhammad Rahman sebagai selaku Ketua Bahagian Hubungan Kerajaan MICA Malaysia dan juga bertanggungjawab atas semua pemandu-pemandu MICA yang berdaftar di Malaysia lah. Jadi tadi Cik Noh dah cerita tentang panjang lebar berkenaan dengan aplikasi baru kami tadi. Jadi di kesempatan ni macam Cik Noh cakap lah berkenaan dengan isu yang terbaru lah, isu 120,000 pemandu e-hailing yang mengalami masalah pendapatan. Jadi yang sering macam Cik Noh cakap tadi, pendapatan harian pemandu sebenarnya dekat 250 ke 300 satu hari. Jadi bila berlakunya PKP ni agak menurun di situ. Jadi di samping itu kita juga memperkenalkan aplikasi baru ni bukan sebab apa, untuk menambah baikkan lagi ataupun kalau dia tak ada job e-hailing, dia boleh join untuk bawa food. Dia tak ada job untuk food, dia boleh bawa untuk delivery. Jadi boleh meningkatkan pendapatan dia orang kepada pendapatan asal lah. Jadi macam Cik Noh cakap ni, kita pun berkenaan dengan kerajaan tadi melaksanakan undang-undang tu bagus. Macam PSB dia bagus sebab PSB ni dia menekankan banyak aspek-aspek, iaitu berkenaan dengan tata cara percakapan, tata cara pemakaian. Jadi penting kepada pemandu-pemandu sebab pemandu ni kita anggap dia is a frontliner lah. Frontliner barisan hadapan yang akan bertemu dengan pengguna-pengguna. Jadi dia perlu bercakap baik. Jadi itu kita sokong lah berkenaan dengan PSB tersebut. Okay, jadi saya rasa dan pada kita rasa apa, e-hailing ni termasuk pada gig ekonomi lah. Dalam gig ekonomi ni yang tengah baru sekali. Dan pada berlakunya PKP tu, kita cakap kerajaan pun banyak bantu juga kepada e-hailing dengan memberi bantuan RM500 kepada pemandu-pemandu e-hailing yang mempunyai PSB, yang mempunyai EDP dan berkenaan yang dapat lah. Okay. Jadi kita pun dah fasa pertama telah selesai, fasa kedua pun selesai, dan now ada fasa ketiga, iaitu fasa rayuan, mana yang tercicir tu diorang cuba untuk dapatkan bantuan tu, dan fasa ketiga pun dah selesai dan bayaran lah. Okay. Jadi berkenaan dengan EDP tadi, Cik Noh cakap lah, EDP ni permit, iaitu Electronic Vehicle Permit, yang perlu ada kepada pemandu-pemandu lah. Okay. Cik Noh cakap memanglah harga tertinggi 115, kalau kali dengan 10,000 dan jadi 1 juta lebih. Jadi kalau boleh dikurangkan, jadi dan ada masalah juga, masalah berkenaan dengan kita alami, iaitu ada segelintir lah yang kata kita tidak punya lesen. Jadi lesen kita telah diperbaharui, dan ada, kalau ada saya di sini ingin cakap lah, kalau ada pemandu-pemandu yang kata apa, yang mengalami masalah untuk lesen tu, renew cukai jalan. Cukai jalan tu kata dah boleh renew dah. Kita dah renew kita punya insurans, kita dah renew kita punya permit tersebut, dan boleh membuat renewal macam biasalah. Bagi yang apa yang nak buat pembatalan, macam biasalah kena melalui proses-proses pembatalan
ikut kita punya flow tu lah yang kerajaan cakap. Jadi isu yang banyak kalau tuan-tuan dengar, iaitu isu cukai kenderaan tidak boleh diperbaharui. Jadi sebenarnya kenderaan tersebut telah ditukar guna daripada AB, kenderaan bersendirian, kepada AH. Bila kenderaan tersebut telah ditukar guna, maka dia orang tak boleh nak renew macam kereta biasa. Jadi kalau dia nak renew balik, dia kena buat pembatalan, kena renew balik, pindah guna balik kepada AH, kepada AB semula. Lepas tu baru dia boleh renew sebagai kereta biasa lah. Okay, dan isu ni dah selesai. Dah selesai kalau ada tuan-tuan dan puan dengar kenaan di media sosial lah. Kita sering diperkatakan di media sosial, dan di sini saya nak beritahu yang isu tersebut dah selesai lah. Kalau ada masalah isu tersebut, boleh terus ke ibu pejabat kita ataupun untuk berinteraksi lah dengan kita akan sedia membantu sehingga selesai masalah ni. Okay, jadi saya boleh buka kot soalan. Satu lagi saya nak tambah pasal para pemandu juga saya sarankan jika dapat tempahan agak jauh sedikit, mungkin 4 km, 5 km, ambil dulu buat masa ni, sebab kita nak galakkan pengguna membiasakan memakai aplikasi Myka Super App ni. Sebab ada kadang-kadang sebab kenderaan ada driver yang masih tak mendaftar lagi, tak activate lagi aplikasi Myka Super App dia. So kita minta supaya pemandu-pemandu tersebut datang kepada kami, sama ada di office ataupun kami ada buka ya. Sekarang kami ada buka Myka KL. Myka KL, office Myka KL kita bertempat di Wisma Axis, di bangunan Axis Ampang Dagang, Taman Cempaka. So boleh datang, ataupun kita juga ada Facebook, boleh lihat dalam Facebook kami ada apa tu, ada pegawai-pegawai yang boleh dihubungi sekiranya memerlukan apa-apa. So sebenarnya kita tengah membuka pelbagai saluran untuk pemandu berhubung dengan kami. Kami ada Facebook Messenger, kami ada email, kami ada pegawai-pegawai yang saya chargekan untuk handle setiap zone, dan kita buka office di KL dan juga semua office kami di 7 negeri, di Kuching, Kota Kinabalu, di Alustar, Langkawi, Johor, dan juga Kota Baru. InsyaAllah kita akan buka office di Pulau Pinang. So kalau mendengar apa yang saya sebut ni, sebenarnya Myka sedang berkembang, bukan kita ke arah mengecilkan lagi, tapi kita ke arah mengembangkan perniagaan kami. Itu insyaAllah. So saya ingin sebelum saya tutup bicara kita, sebelum memulakan sesi soal jawab, saya menjemputlah saudara Hafizi selaku wakil pemandu Myka untuk menyatakan hasrat pemandu lah, keseluruhan pemandu Myka berkenaan dengan keadaan mereka sekarang. So saya menjemputlah saudara Hafizi. Okey, nama saya Muhammad Abdul Zibazi. Saya pemandu sepenuh masa Myka. Saya tinggal dekat Montclair. So itulah, kalau boleh kan, Myka ni dia app tu kena lebih berdaya saing lah dengan app-app lain lah kan. So pasal yang pasal yang ping jauh tu, kalau boleh pemandu kena pergi ambil juga walaupun jauh. Sebab kalau kita tak ambil, user akan fikir app ni tak ada pemandu maksudnya. Itulah. Lepas tu apa lagi? Ada apa-apa soalan? Saya pun tak tahu nak kata apa. Itulah. So penjagaan customer pemandu buka apps lah. Kalau boleh saya sarankan pemandu-pemandu itulah kena buka app lah sentiasa 24 jam kalau boleh. Macam saya 24 jam on. Ada ping masuk saya ambil. Walaupun saya duduk kondominium 314, tapi saya turun juga pergi ambil. Itulah. Okay. InsyaAllah lebih
korang asal pemandu sebenarnya dia lebih menyatakan bahawa mereka sedang keluh kesah dengan pendapatan yang menurun, dan kebanyakan pemandu meminta supaya pengguna yang dah biasa dengan mereka tu tukarlah balik install baliklah Mica yang baru kan. Boleh didapati di App Store dan Google Play. Hanya type Mica saja, insya-Allah boleh dapat carian tu. Kalau type Mica saja dia akan dapat, insya-Allah. Sebab dah ramai. Setakat ni kita punya download baru mencecah hampir 60,000 lebih. So okey lah, untuk kita yakin kita akan terus berkembang, dan tempahan kita pun dah mula cecah hampir 4,000 tempahan penuh setakat hari ini, dan insya-Allah kita akan terus berkembang. Okay, saya akan buka soalan dari pihak media, insya-Allah. Cik Noah, 60,000 new downloads so far on your super app, and then punya driver jumlah pengguna lebih kurang 3 juta lebih kan. Ada tak target sampai bila dia orang boleh migrate ke app baru? Okey. Pertama sekali pasal jumlah download dulu memang banyak. Pada server yang lama dia memang banyak, hampir 3 juta. Tapi yang active user tu lebih kurang dalam 600,000 setelah 2 tahun setengah. Dan kami yakin dengan server baru dan juga aplikasi server baru Mica yang kurang kita jangkakan pada peringkat pemula dia kita ada sedikit masalah, dan kita sedang meningkatkan daya persaingan kita, iaitu kalau ada pihak pengguna, apa yang pihak pengguna perlukan hanya dua perkara. Kalau booking, senang dapat kereta. Yang tu yang sedang kita tekankan. Untuk mudah dapat kereta, pemandu perlu diberikan satu galakan dan juga satu bentuk orang kata tindakan-tindakan yang supaya mereka mampu nak ambil job tersebut. Sebagai contoh, akan datang kita akan mengadakan dalam masa terdekat ni pun saya tengah kalau benda dah siap, kita akan mulakan pick up bonus. Mana kalau ada satu job yang jauh lebih pada 5 km, kita consider nak bagi bonus. So pick up bonus, Mica pernah buat dulu pick up bonus dengan aplikasi yang lama, tapi ini kita kira secara manual. Tapi yang ni dia tertera dalam apps tu terus. Kalau harga tu RM6, campur RM2. RM2 tu adalah pick up bonus pada jarak yang jauh. So itu yang kita sedang fikirkan. Kedua, kalau ada setengah pemandu pula yang suka harga tambang yang tinggi saja. Tambang kecil-kecil dia tak nak. So benda tu berlaku dalam aplikasi kita yang lama, tapi kita kurang dapat menyaring mereka lah. Dan kita pun ketika itu sistem tu agak manual, kita susah nak kira. Dan insya-Allah dengan sistem yang baru ni kita boleh mengenal pasti mereka dengan lebih mudah. Kalau dulu kita kena tengok satu persatu, kita kena saring ni kan. Yang ni kita tengok dengan lebih mudah, dan dengan itu kita boleh memberikan orang kata soft ban. Kita soft ban ni kita tak bagi dia ban terus, kita bagi dia rehat. Macam rehat kejap, 2 jam, 3 jam. So bila dia rehat 3 jam, dia soal lama kan. So dia akan lebih disiplin sikit. So kita bagi satu galakan, satu lagi kawalan. Ini untuk meningkatkan daya persaingan apps Mica supaya lebih mudah pengguna dapat kereta Mica. Itu yang kita maksudkan. Dan kadang-kadang pick up tu jauh. Bila pick up tu jauh tu yang kita bagi duit kan. Itu inisiatif daripada pihak kami lah. Lepas tu pasal isu apa nama tu, yang tadi kata apa kita target. Okey, target. Kalau kita dapat lihat satu hari kita punya new downloads boleh cecah lebih kurang dalam 4 ke 5 ribu. Dan kalau berlaku macam satu wave information, dia boleh berlaku sampai, saya pernah tengok berlaku sampai 200,000 download satu hari pun boleh. Dan satu benda tak mustahil. Dia tengok dia punya kuasa viral tu. Kalau kuasa viral itu tinggi kan, pihak media di sini mampu memberikan satu signal yang kuat kepada pengguna untuk tukar, insya-Allah kita boleh mendapat 2,000, 100,000 ke 300,000. Terutama pengguna yang dah biasa pakai, alamak, rupanya Mica dah tukar.
Dan kata, oh sebelum ni Mica, oh pasal tu tak susah nak dapat, rupa Mica dah tukar. So itu juga adalah satu benda yang mudah. So saya mohon sangatlah pihak media menggunakan kuasa viral anda. Cik Wah, tadi Cik Wah dia katakan untuk peringkat awal ni pengguna Mica Super App mungkin akan mengalami sedikit kesukaran disebabkan ada penambah Mica. Mungkin ada time frame berapa lama penambah Mica untuk sehingga segalanya akan berjalan lancar kembali. Kami menjangkakan benda ni sehingga penghujung bulan 8 lah. Hingga penghujung bulan 8 ni. Dan even untuk perkara tersebut, hari ni pun kita dah tengok aplikasi ni dah lebih orang kata matching dia lebih baik, lebih steady, dan matching yang baik untuk satu aplikasi ni lebih kurang dalam 70% lah. Dan kita ke arah situ lah, insyaAllah kan. 70% matching, supaya job tu kita panggil antara request dengan computer job, kita target 70% ratio. So kita jangka hujung bulan. Sekarang ni kita dah cecah, untuk hari ni kita dah boleh cecah 50%, yang kita target 70%. So dapat customer request 70%, dia akan dapat sistem. Itu yang kita nak target. Dan kepada pemandu, kita buat masa sebulan ni untuk kita compensate keadaan ni pun, kita bagi mereka zero commission. Kalau maknanya kalau job tu RM100, RM1 dia dapat, kita tak ada penolakan apa penolakan. Lepas tu ada yang bertanya, dulu dia ada wallet dalam aplikasi lama. Kita akan migrate dia apabila benda dah, job dah banyak, kita akan migrate dan kita akan startkan balik kita punya commission deduction. Ketika itu kita akan mergekan lah antara commission deduction dengan wallet yang ada baki yang tertera masuk. Sekarang kita akan proses migrasi itu sedang dibuat. Maksudnya Mica sekarang tak ambil, Mica Super App sekarang tak ambil apa-apa commission lah? Tak, zero, free. Kami kita jangkakan sampai hujung bulan 8. Okay, dia totally new registration. Dia kena uninstall yang lama tu, lupakan yang lama kan. Ingat yang baru ni lah, Mica Super App. So dia boleh uninstall terus yang lama, dia boleh install yang baru ni. Cik Wah, macam mana Cik Wah macam mana Mica nak yakinkan dua-dua driver dan juga pengguna dalam perlindungan data pribadi diorang dalam migration from the, I mean it's not even a migration, it's like you're totally ditching the old app and you have to install a new app. I'm worried about how my personal data in the old app is going to be used, since you are actually cutting yourself away from the old app developer and you have a new developer now. Yeah, actually we are not cutting ourselves. I mean, what have happened? Pihak developer lama dia bila kita nak buat My Life, dia tak bersetuju. Macam tak bersetuju, ataupun saya tak tahu apa yang dia punya intention, kami tak pasti. Tapi dia just try to make satu keadaan supaya benda ni tak berlangsung seterusnya. Dengan ada pelbagai isu yang mereka rasakan, mereka nak buat alasan lah. Tapi saya serah pada mereka, itu alasan mereka. Tapi yang pastinya untuk protection data ni, dalam clause kita, semua data adalah milik kami. Dan untuk yang sistem baru ni, saya juga menjadi sebahagian daripada owner syarikat lah. So saya melihat ini sebagai entiti saya sendiri. Dan insyaAllah kita akan lebih memastikan bahawa data ini selamat. Dan sebenarnya data ini tidak ke mana, sebab semua data ini sudah ada data ni. Hanya kalau dari segi kita tak mahu data ini disalahgunakan. Pasal tu kita telah mengadakan even police report, kita telah mengadakan satu amaran yang bersifat legal lah kepada pihak yang berkenaan supaya mereka mematuhi PDPA. Sebab kita tak boleh, sebab kita dah bagi tahu PDPA ni bukan di Malaysia je.
di seluruh dunia dia enforce. Hampir seluruh dunia lah, ada mungkin ada negara yang tak buat PDPA kan, tapi kita memandangnya satu benda yang sangat besar dan sangat berat lah. Cuma tadi berdasarkan pemantauan MICA SuperM ni, bagi tahu selain Grab dengan MICA SuperM, ada pesaing-pesaing yang mungkin yang ambil kesempatan lah, macam yang mengenakan harga start daripada RM1, RM2. Boleh bagi tahu berapa banyak yang e-hailing lain yang tak mendaftar lah, yang ambil job? EHO haram. Okey. EHO haram ni dia macam ni. EHO banyak yang dah mula halal. Kan? Tapi permit dia tak banyak. Permit dia kadang ada 100, ada yang 300. Tapi jumlah kenderaan mereka yang daftar tu banyak. So macam kata tak berbaloi lah dengan kami yang ada permit yang kata mencukupi ni. Kan? Kalau Grab saya cakap lah, mereka ada 100,000 lebih saya ingat permit. Kami ada lebih kurang dalam, tak banyak, tak setinggi Grab, ada dalam belasan ribu atau macam tapi untuk peringkat ni kita ambil banyak lah. Tahun ni kita tak ambil tak banyak. Dan kita nak tengok perkembangan. So apabila kita tengok mereka yang tak ada ambil permit dalam jumlah kecil ni, so saya harap saya kat e-hailing ni bersifat adil lah. You kalau dah tambahkan pemandu you, pergilah ambil permit. Kami ambil permit. Kami usaha untuk comply, kan? Ambillah permit. Jangan biarkan pemandu-pemandu yang kamu daftarkan tapi tanpa permit, kan? Sebab dia satu jadi persaingan yang tak sihat dan juga tak selamat. Sekiranya katalah berlaku aksiden ke apa ke, nanti pemandu tak boleh claim insurans apabila menggunakan aplikasi kamu, kan? Kalau berlaku dispute dalam legal ke apa ke, pihak insurans mesti nak tanya. Ketika tu you tengah bawa aplikasi apa? Aplikasi yang ni you tak ada pun dalam EVP untuk permit untuk bawa apps tu, sebagai contoh. Sebab setiap permit dikeluarkan oleh AHO. Kalau MICA kata kita ada sejumlah permit, kata kita ada 10,000 permit, untuk 10,000 driver sajalah. Untuk driver yang 10,001 tu kita kena beli tambah untuk dia. Tapi dia mungkin bawa Grab. Dengan Grab pun dia ada satu EVP. Dengan MICA ada satu EVP. So maknanya kalau ada 10 EVP, 10 AHO yang dia drive, dia kena ada 10 EVP, bukan satu saja. Dan masa yang sama, hari tu kita lihat ada sedikit masalah berlaku apabila nak renew Protex. Jadi kami minta maaf sedikit kepada pihak pemandu apabila ada sedikit kelewatan kita renew EVP kita, dan ada yang terlewat sedikit dapat renew Protex. Dan kami mohonlah kepada pihak APAD supaya ceraikan antara renew Rotex dan juga renew EVP oleh syarikat. So dia satu ikatan yang kami nampak minta maaf sangat menyusahkan pemandu. Satu benda yang ini pun saya dah suarakan kepada Datuk Seri Bikasiong supaya dapat dilihat lah, supaya jangan kaitkan kami dengan EVP yang kami renew dengan kebolehan driver renew Rotex. Oh, itu satu-satu yang membedakan. Selagi MICA tak renew EVP, dia tak boleh renew Rotex. Oh, itu suatu benda yang susah, kan? Baik, Tuan. Ada desas-desus baru-baru ni yang kami dengar, ada syarikat dan individu yang cuba mengeksploitasi data-data MICA lama untuk dieksploitasi. Jadi mungkin Tuan ada nasihat kepada mereka ini. Kepada syarikat tersebut saya tak pasti, wujud tak wujud saya tak pasti sebab tapi ura-ura memang dengar, kan? Pihak yang pihak tertentu ingin bekerjasama dengan developer yang sebelum ini untuk mengadakan AHO baru di sini. Boleh saja kerjasama, jangan guna kami punya data lah. Data tu data kami. Kalau you all buat, kita akan buat laporan polis, laporan MCMC, dan saya akan buat sedaya mungkin lah untuk menyatakan bahawa you telah menyalahgunakan data, kan? Itu sudah pasti. Dan kita pun tak naklah proses saman menyaman ni kalau boleh. Kalau even syarikat developer tu sendiri nak masuk Malaysia pun, you tak boleh guna data tersebut sebab data tersebut milik kami. Dalam masa yang sama
saya minta driver-driver yang katakan ada apabila berlaku tiba-tiba anda rasa data anda telah diambil, report saja polis pada pihak yang berkenaan. Macam mana dia boleh dapat data-data, kan? Kami tak pernah nak bocorkan data. Kalau kami bocorkan data, kami jual data tu dekat syarikat telekomunikasi, syarikat-syarikat lain, bank dan sebagainya. Itu baru kita jual. Yang ni kami dirampas, bezakan, kan? Kami cuba nak menjaga. Tapi apabila berlaku benda ni, saya ambil ini sebagai serius. Pasal tu, untuk akan datang, saya pun menyarankan pihak kerajaan supaya mana-mana syarikat developer dan juga pihak operator adalah benda yang satu entiti yang bukan sekali tapi sebahagian. Apa yang kami buat, kami sebahagian. Kami sebahagian daripada syarikat developer tersebut. Cik Noor, all your MyCar drivers have already migrated to Super App, right? Yeah, I would say around 80% 80%. know this issue, and they are in the process of migrating. And berapa banyak yang dah diaktifkan so far? Termasuk pemandu campur teksi yang telah aktif, yang kita telah ni hampir lebih kurang dalam 12,000 lah. Maksudnya lagi 10,000 lagi ya. 10,000 kita akan masukkan. Yang ni semua kami kita consider yang ada permit. Kebanyakan teksi lah. Tapi total tadi 22,000 lah. Yang tu yang tahun lepas yang kita akan serapkan semula masuk dengan EEP yang baru. Yang lama lah. Sebab EEP di-renew pada baru-baru ni. Kita tak ambil EEP sebanyak yang lepas sebab saya terus terang cakap bahawa dengan ledakan COVID ni job terjatuh. Kita nak tengok jumlah. Kita akan ambil mereka secara interview. Sebab apa yang terjadi pada tahun lepas, yang apa yang kami kena, kami ambil EEP terlalu banyak. Jumlah pemandu yang engage, yang juga betul-betul aktif drive my car ni tak ramai, kan? Tapi ramailah yang register kami. So itu yang kita nak menyaringkan. You betul-betul nak ambil EVP my car, permit my car, kita akan interview. So first come first serve yang kami dah serap masuk tu kita akan serap lah. Jadi maksudnya jumlah terkini di seluruh Malaysia tadi 12,000 lah teksi ni. Yang baru diaktifkan, akan diaktifkan sebab dia dalam proses macam you cakap lah. Lepas register dia kena aktif. Untuk aktif, mereka kami tak simply aktifkan driver. Kita minta dokumen lengkap yang baru. Semua yang lengkap yang baru dan kita akan berjumpa. Dan kita akan jumpa untuk aktifkan secara berdepan. Kebanyakannya kita buat begitu. Dan bagi pemandu kita, sebenarnya pemandu kita, data-data pemandu kita memang kita dah ada sebenarnya. Jadi sebenarnya yang dia datang ni adalah untuk mengemas kini data-data yang baru. Contohnya dia kena kemas kini lesen dia, insurans dia terkini, okay. Semua data-data contohnya nombor kenderaan, nombor telefon, jenis kenderaan, semua telah berada dekat dalam sistem kita. Mana yang pemandu-pemandu yang confused, dia just datang kepada kita hanya perlu update semula atau kemas kini semula data-data. Itulah contohnya kita sekarang tengah buat pengemas kini terbaru. Jadi dia hantar kat kita upload dengan gambar-gambar dia, yang mana yang dah mati tu kita buang, kita upload yang baru tu je lah. Jadi data-data tu macam nama, nombor telefon, nombor IC semua dah ada. Yang kita cuba data-data tu lah yang perlu kita buat baru ataupun kita masukkan data-data baru. Jadi kita dah 12,000 dan kita akan aktifkan lagi sampailah ke 20,000 je. Ini yang pasal tu kita adakan sidang media ni. Aduan tu kami ambil sebagai satu benda yang sangat serius. Actually we are with them. We feel their hardness now, and we want them to get what they deserve and what they have got last time. So ini yang penting yang kita tekankan sekarang. Pengguna ramai yang tak tahu MyCar Super App. Sebenarnya pengguna MyCar ni dia dah biasa. Sebab biasa pakai MyCar ni, antara sebabnya dia kata MyCar harga dia berpatutan dan kenderaan dia personal didapati, dan dia adalah sebuah syarikat yang digerakkan oleh rakyat Malaysia sendiri secara sepenuhnya.
Tuan. Soalan panas sikit. Dengan isu fair sampah. Jadi MICA adalah di antara syarikat yang menyokong harga lantai. Jadi desakan ni daripada Persatuan dan juga Pemandu ingin minta pada Menteri daripada 2019 lagi. Jadi Menteri dikatakan seolah hanya tengok saja. Komen sikit tuan. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan ini adalah e-hailing FM. E-hailing FM ni adalah orang kata rakan media lah yang sedang berlega dalam bidang sosial dan dunia e-hailing lah. Sebab dunia e-hailing ni ada dunia dia sendiri. So saudara Rizal Adam. Berkenaan dengan hal tersebut, sebenarnya MICA, kalau kita cakap MICA kita memang galakkan harga yang steady kepada, saya sebut steady kan, dalam utusan sebut steady kepada pemandu. Kita letak harga lantai kami di KL RM6, RM1 lebih tinggi daripada Grab. Terus terang saya beritahu, RM1 lebih tinggi. Sebab apa? Kita nak bagi driver dapat pendapatan yang baik, bukan nak bagi driver jadi kaya, tapi nak mendapat pendapatan yang baik. Sebab mereka ni sebahagian daripada gig ekonomi. Gig ekonomi adalah sebahagian daripada pendapatan negara sekarang ni. So kalau kita letak RM5 boleh, tapi saya letak RM6.